Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghrina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifarata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Abdul Qadir bin Wangah Sekam Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dan tentulah sengoti Tuhan itu qadim, dan tentulah sengoti Tuhan itu qadim, artinya sedia, tidak ada mula sekali-kali. Jadi sambung dalam perbahasan seterusnya, sifat yang kedua daripada sifat 20 yang wajib pada akal, thabit pada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu namanya sifat qidam. Jadi terdahulu kita dah masuk sifat nafsiyah, iaitu sifat wujud. Sekarang sifat qidam atas pandangan mu'tamad Ahlus Sunnah wal Jamaah kata itu merupakan sifat salbiyah. Bermula pada qidam, baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawarith, qiyamuhu ta'ala binafsihi wahdaniyah. Itu kesemuanya adalah sifat salbiyah. Apa dia sifat salbiyah ni? Sifat salbiyah ni iaitu dia panggil kullu sifatin madluluha adamu amrin la yaliqu bihi. Kullu sifatin, setiap sifat, madluluha, kefahaman sifat tersebut, adamu amrin, tidaknya suatu perkara yang la yaliqu bihi, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifatnya itu sifat salbiah ni ialah sifat yang mana nak faham sifat salbiah ini balik kod dok. Nak faham dia tu balik kod dok. Sebab kalau kita takrifkan sifat salbiah itu ialah sifat-sifat yang menunjukkan, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada sifat-sifat yang tidak layak, maka sifat kudrat, adakah dia itu tidak menafikan bahawasanya Allah Ta'ala maha suci daripada lemah? Sifat iradat, adakah dia itu tidak menunjukkan dia itu bersuci daripada tergagah? Sifat kalam, adakah dia itu sifat itu tidak menunjukkan bahawasanya maha suci Allah Ta'ala daripada sifat bisu? Dah apa beza antara salbiah dengan ma'ani? Sifat wujud Allah Ta'ala, adakah dia tidak menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala maha suci daripada tak ada? Dah apa beza dengan salbiah? Jadi salbiah tu sebab tu takrif dia kullu sifatin, setiap sifat, madluluha, fahaman sifat tersebut, adamu amrin, ialah tidaknya suatu perkara, la yaliqu bihi, yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Tu sifat salbiah ialah sifat yang fahamnya balik dak. Contoh qidam, sifat qidam. Apa sifat qidam? Maknanya tak
Sifat qidam artinya sedia. Apa makna sedia? Tak mula. Faham kot dak? Tu. Faham kot dak? Tu salbiah. Sifat baqa, apa baqa? Kekal. Apa makna bagi kekal? Tidak fana. Tidak. Balik kot dak. Dia faham kot dak. Okey. Wahdaniyah, apa artinya? Esa. Apa esa? Tidak berbilang. Ternafi dia panggil. Dia panggil ternafi, sifat yang ternafi. Sebab tu sifat salbiah dia panggil as-salbu bimakna insilab. Salbu iaitu nafi. Nafi dengan makna ternafi. Dia beza antara nafi dengan ternafi. Nafi ini perlu kepada fi'lul fa'il, perlu kepada perbuatan seseorang untuk menafikan dia. Adapun ternafi ini ialah tak perlu kepada perbuatan seseorang, bahkan dia ternafi. Okey, ternafi tanpa perlu kepada seseorang menafikan, dia ternafi. Jadi sifat salbiah ini fahaman dia ialah balik dak. Okey, macam tadi kita kata. Qidam pun maksud dia qidam, arti qidam apa dia? Arti qidam sedia. Apa makna sedia? Tak baru. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Bercanggahnya ataupun qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah Ta'ala qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah Ta'ala itu, apa maksud qiyamuhu ta'ala binafsihi? Kalau terjemah harfiahnya, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Apa maknanya? Yakni Allah Ta'ala tidak berhajat kepada makhluk, tidak berhajat kepada zat, tidak berhajat kepada pencipta yang menciptakan dia. Tidak. Dia faham balik dak. Itu sifat salbiah. Adapun sifat kudrat, iradat, sifat ma'ani itu memang faham kod dak juga. Tapi sebelum kita bahas tidak lemah tu, dia akan bahas sifat kudrat dulu. Sebab apa? Sebab sifat kudrat ni jenis ada. Tu. Adapun sifat salbiah ni dia jenis tak ada. Dia jenis sungguh dia faham dia. Faham dia tu pula kod dak. Madluluha adamu amrin la yaliqu bihi. Madlul bagi sifat tersebut, fahaman dari persifat tersebut ialah balik dak. Tak layak Allah Ta'ala baru, tak layak Allah Ta'ala berbilang. Tak itu sifat salbiah. Kita, apa sifat salbiah kita? Lelaki. Apa lelaki? Tak perempuan. Salbiah tu. Sifat perempuan, apa perempuan? Tak lelaki. Perempuan itu adalah salbiah tu. Perempuan dan lelaki bukan jenis sifat yang ada, tapi sungguh dia faham akal. Oh, ni lelaki. Tu. Adapun sifat ma'ani dia jenis ada, maka bila jenis ada dia bahas hak jenis ada tu dulu. Ada ta'alluq, ada hak ni, ada hak tu, baru akhir sekali Allah tidak lemah. Tu. Okey. Ataupun dia panggil dalam istilah mantiknya, sifat salbiah ni, fahaman kepada sifat salbiah ini ialah dalalah mutabaqah, iaitu bila kita sebut qidam kena kepada tafsiran tidak baharu, lelaki kena kepada tafsiran tidak perempuan, botak kena kepada tafsiran tidak berambut. Tu. Lapar dengan apa lagi? Mandul kena kepada makna tidak beranak. Salbiah tu. Okey. Tu salbiah. Habis. Kemudian qidam. Arti qidam sedia. Apa qidam? Qidam ni ialah adamu awwaliyatin lil wujud. Adamu awwaliyah. Tengok adam. Awwaliyah itu ada awal tu, itu amrun la yaliqu bihi. Perkara sifat yang tidak layak bagi Tuhan. Itu awwaliyah tu tak layak bagi Tuhan. Kemudian sifat salbiah ni ternafinya awal bagi Allah Ta'ala. Adamu awwaliyatin. Apa qidam? Qidam artinya sedia. Apa sedia? Adamu awwaliyatin lil wujud. Ternafinya ataupun tidak ada awalnya bagi wujud Allah Subhanahu Taala. Wujud Allah Taala tidak ada mula. Tidak ada mula. Tu. Dalil dia apa dia? Dalil dia huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Hasil daripada perkataan al-awwal itu tubik dua makna. Makna awal ada dua. Yang pertama, awal dengan makna ibtida'. Ibtada' yabtadi'u ibtida'an. Okey? Ibtida' iaitu mula jadi. Ada mula jadi. Ada mula. Itu ibtida'. Lawan bagi ibtida', lawan bagi permulaan yang ada mula ni panggil inqita'. Inqita' ni habis. Ni tak layak bagi Allah Ta'ala. Awal dengan makna ibtida', awal dengan makna ada mula, yang lawannya inqita', lawannya habis.
hak tu tidak layak bagi Allah Ta'ala. Awal dengan makna tu tidak betul. Jadi awal yang mana yang betul? Yang kedua, iaitu awal dengan makna as-sabqu 'ala syai'. Tu terdahulu ke atas sesuatu. Yakni Allah sejak azali dah ada dah sebelum adanya sesuatu. Tu as-sabqu 'ala syai', terdahulu daripada terdahulu ke atas sesuatu. Sesuatu belum ada dia dah ada dah. Sesuatu belum ada dia dah ada dah. Tu as-sabqu 'ala syai'. Awal dengan makna tu itu layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu. Lepas tu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia kata apa dia? Qadimun. Allah itu qadimun. Allah itu qadim. La awwala lahu, yang tidak ada awal bagi dia. Azaliyun. Allah Ta'ala itu azali. La bidayata lahu, yang tidak ada permulaan baginya. Lahu apa? Mustamirrul wujudi. La akhira lahu, yang mana wujud Allah Ta'ala tu berterusan, tidak ada pengakhiran baginya. Abadiyun la nihayata lahu, Allah Ta'ala wujudnya itu abadi selama-lamanya. La nihayata lahu, tidak ada penghujung baginya. Qayyumun, Allah Ta'ala itu tak berhajat kepada siapa pun, tak berhajat kepada mukhassis, tak berhajat kepada orang yang menjadikan Allah, dan tak berhajat kepada mahal, yakni tak berhajat kepada satu zat yang dia nak kena tumpang macam sifat tumpang pada jirim. Allah bukan begitu. Tu qayyumun lan qita'alah, dan Allah Ta'ala tidak habis. Tu daimun, Allah Ta'ala sentiasa ada. Lan siramalah, la insiramalahu. Insiram, alif nun sad ra alif mim. Lan siramalah, Allah Ta'ala tidak punah. Lam yazal, Allah Ta'ala sentiasa ada dari dulu, azali. La wala yazalu, lam yazal, Allah Ta'ala ada sejak azali, sentiasa ada dah sejak azali dah. Wala yazalu, dan Allah Ta'ala sentiasa ada abadi, selama-lamanya. Kut belakang abadi. Tadi tu azali wa abadi, selama-lamanya Allah Ta'ala ada. Tu kata Imam Ghazali, qadimun la awwalalah, azaliyun la bidayatalah, mustamirrul wujud la akhiralah, abadiyun la nihayatalah, qayyumun la inqita'alah, daimun la insiramalah, lam yazal wala yazalu. Tu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kemudian perbahasan berkenaan qadim ni ada sedikit perbahasan apabila kita kaitkan qadim dengan azali. Boleh tak kita nak panggil sifat-sifat ni azali, ataupun hanya boleh panggil qadim? Bolehkah zat Allah Ta'ala kita panggil azali ataupun hanya panggil qadim? Ni ada perbahasan ulama. Qadim dan azali ada perbahasan ulama, khilaf kepada 3 pandangan. Kita sebut sikit lah atas dasar perbahasan ilmu. Okay, 3 pandangan khilaf ulama, qadim dengan azali itu sama ke beza? Pandangan pertama mengatakan bahawasanya qadim itu beza dengan azali. Ta'rif qadim lagu mana? Pandangan pertama, ta'rif qadim ialah mawjudun la ibtida'a liwujudihi. Mawjudun, satu perkara yang jenis ada, satu benda yang ada, la ibtida'a, yang tidak ada permulaan, liwujudihi, bagi kewujudannya. Mawjudun, bila kata mawjudun, mestilah dia itu jenis wujudi, mestilah dia itu jenis ada, lagi pula sungguh. Tu bukan hanya kepada benda sungguh, benda ada pun masuk sekali. Benda ada lagi sungguh. Tapi benda sungguh tidak termasuk sebab mawjudun. Sedangkan benda sungguh bukan mawjudun. Mawjudun di sini yakni mawjudun fil kharij. Okey, yang ada di luaran fikiran ni, di sekarang di realiti ni ada. Dia ni jenis benda yang ada. Tu. Maka ni tertakluk kepada qadim dengan makna ni, ialah tertakluk kepada zat Allah Ta'ala dengan sifat ma'ani saja. Sebab zat Allah Ta'ala jenis ada tak? Jenis ada. Sebab nanti kita boleh lihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ma'ani Allah Ta'ala ada tak? Ada, dia jenis ada, wujudi, sifat ma'ani. Ni qadim dengan pandangan pertama, ta'rifnya mawjudun la ibtida'a liwujudihi. Perkara yang jenis ada, yang tidak ada permulaan bagi kewujudannya. Ini terkena pada zat Allah Ta'ala dan sifat ma'ani sahaja. Azali pula dia ta'rifkan la ibtida'a liwujudihi, tidak ada permulaan bagi kewujudannya. Wujudi, sama ada perkara tersebut jenis ada, kana au adamiyan, ataupun perkara tersebut jenis adami, jenis tak ada tapi sungguh ya. Ni terkena kepada seluruhnya, umumlah.
Zat pun boleh panggil azali, ma'ani pun panggil azali, sifat yang jenis sungguh yang selain ma'ani pun panggil azali. Jadi atas pandangan pertama ni, qadim ni terkena kepada zat dengan sifat ma'ani saja. Azali terkena kepada lebih umum. Zat pun masuk, sifat ma'ani pun masuk, dan juga sifat-sifat yang selain ma'ani pun masuk juga kategori azali. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua yang dibawa oleh Al-Imam Sa'duddin At-Taftazani rahimahullahu ta'ala, dia sebut qadim itu takrif dia ialah al-qaimu binafsihi alladhi la awwala liwujudihi. Ayo. Al-qaimu binafsihi. Allah apa? Al-qaimu binafsihi. Bila kata al-qaimu binafsihi, yang ada dengan sendirinya, yakni ada dengan cara dirinya, ada dengan boleh bawa dirinya, hak tu kena khusus kepada zat Allah Ta'ala sahaja. Sebab zat Allah Ta'ala al-qaim binafsihi. Macam kita kata jirim dulu, jirim pun qaim binafsihi. Batang pen boleh bawa diri sendiri dia. Kita boleh bawa diri sendiri kita. Allah, zat Allah Ta'ala juga qaim binafsihi. Tu okey. Yang mana allazi la awwala lahu liwujudihi. Tidak ada awal baginya, la awwala liwujudihi, yang tidak ada awal bagi kewujudannya. Itu khusus kepada zat Allah Ta'ala sahaja. Ini pandangan kedua, qadim. Pandangan kedua, Imam Sa'duddin At-Taftazani dari sudut azali pula, dia takrifkan ma la awwala lahu adamiyan aw wujudiyan qaiman binafsihi aw bighairihi. Dia umum. Azali dari sudut pandangan kedua apa dia? Ma la awwala lahu, benda yang tidak ada awal baginya. Adamiyan, sama ada perkara tersebut jenis tak ada, iaitu sungguh sahaja. Awujudiyan, ataupun benda tersebut jenis wujudi, ada lagi sungguh. Qaiman binafsihi, yang jenis boleh bawa dirinya tanpa perlu menumpang dengan yang lain, iaitu zat Tuhan. Okey, zat Tuhan. Zat Tuhan bukan sifat, zat Tuhan itu zat. Au bi ghairihi, ataupun dia itu ada pada benda yang lain, iaitu ada pada zat Tuhan, iaitu sifat Tuhan lah. Dia panggil istilah bahasa adabnya, sifat Allah Ta'ala ada di Tuhan. Bukan dengan bahasa sifat Allah Ta'ala berhajat kepada zat. Memang betul dari sudut wakil, betul. Tapi cakapan itu tidak ada adab. Tu. Jadi takrif kedua, ma la awwala lahu adamiyan aw wujudiyan qaiman binafsihi bi ghairihi, ini terkena pada semualah. Zat masuk, sifat ma'ani masuk, sifat yang selain ma'ani pun masuk. Tu takrif yang kedua. Itu pandangan kedua yang membezakan qadim dan azali. Pandangan pertama pun beza antara qadim dan azali. Cuma pandangan pertama lain sikit, iaitu pandangan pertama qadim tadi itu terkena kepada zat dan sifat ma'ani, azali itu terkena kepada umum. Adapun pandangan kedua, qadim terkena kepada zat Allah sahaja, azali terkena kepada semua. Tapi kedua-dua ni bukan pandangan mu'tamad. Pandangan mu'tamad yang nombor 3, iaitu azali dengan qadim ni serupa makna dia, iaitu ma la awwala lahu adamiyan aw wujudiyan qaiman binafsihi aw la. Sama macam tadi. Cuma qaul yang ketiga ialah qaul mu'tamad madhhab al-sunnah jamaah, dia itu menyamakan azali dengan qadim ni sama, iaitu ma la awwala lahu, perkara yang tidak ada awal baginya. Adamiyan, sama ada perkara tersebut jenis tak ada, iaitu faham sahaja, sungguh sahaja. Awujudiyan, ataupun perkara tersebut jenis wujudi, boleh cerak, boleh nampak. Nanti kita nampaklah sifat ma'ani Allah Ta'ala tu lagu mana, wallahu a'lam. Tu qaiman binafsihi, sama ada benda tersebut ialah zat Tuhan, zat Allah Ta'ala yang ada dengan cara dirinya. Itu bahasa ayah dia sekap. Ada dengan cara dirinya, ada sejak azali ya. Ada sejak azali. Tu. Au bi ghairihi, ataupun satu benda tersebut ada kepada benda lain, iaitu ada pada zat Tuhan. Apa dia? Sifatlah. Tu. Jadi semua kena. Jadi sifat ma'ani pun masuk, boleh panggil qadim azali. Sifat salbiyah, nafsiyah, ma'nawiyah pun boleh panggil qadim azali. Zat Tuhan pun boleh panggil qadim azali. Ini pandangan mu'tamad. Pegang hak ni je lah. Okay. Habis. Kemudian kemudian jadi kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan tentulah
Tu. Mana dah tentulah pula. Dan tentulah sengoti yakni sungguh. Tengok bahasa dia. Sengoti yakni sungguh. Maknanya sifat kidam ni jenis sungguh, bukan jenis ada. Dia jenis sungguh, yakni jenis faham sahaja. Kita apa dia sifat salbiah kita? Baharu. Baharu apa makna baharu? Tidak qadim, tidak qidam. Tu makna salbiah kita tu. Sifat kita ialah sifat salbiah kita. Baharunya kita ni sifat salbiah kita baharu. Tu. Okey. Tu. Habis. Kemudian. Tu. Kemudian kata, dan tentulah sengoti Tuhan itu qadim. Baik. Qadim ni nama Allah Ta'ala ke tak? Semalam kita dah bahas lah dagu mana nak sabit Asma'ul Husna. Okey. Macam mana nak sabit Al-Asma'ul Husna. Al-Qadim ni asalnya atas pandangan yang apa? Qadim ni kebanyakan ulama kata hak ni bukan min asma'illahi ta'ala, tapi sebahagian riwayat dalam Sunan Ibnu Majah hadis ni tarahnya dhaif lah, yang mana qadim ini termasuk daripada asma' al-husna. Begitu juga kata Asy-Syaikh As-Suhaimi rahimahullahu ta'ala, dia kata al-qadimu min asma'illahi ta'ala. Qadim itu sebahagian daripada nama-nama Allah Ta'ala. Tu atas pandangan riwayat Ibnu Majah yang dhaif lah, yang kata qadim itu sebahagian daripada nama-nama Allah Ta'ala. Tapi atas pandangan sahihnya, kebanyakannya tak ada lah hak qadim ni. Yang tak ada lah hak qadim ni. Tapi boleh tak panggil qadim bagi Allah Ta'ala? Boleh. Atas dasar dia itu ada kaitan dengan sifat Tuhan yang bernama qidam. Bukan kita jadikan dia sebagai nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu atas pandangan yang kata qadim itu bukannya sebahagian daripada Asma' al-Husna. Habis tu. Kemudian sedia. Okey, artinya arti qadim sedia. Apa sedia? Tidak. Tu makna tu. Sedia tu terjemahan. Makna dia, tafsirnya, maksudnya tidak ada mula. Tidak tu adamu amrin tu. Tidak ada. Ada tu amrin. Tidak tu adamu amrin. Tidak sesuatu. Apa tidak sesuatu di sini? Tidak ada mula. Tidak ada mula. Ada mula tu amrun, satu perkara. Tidak tu adamun, itu menafikan. Tu ternafinya. Ternafi, bukan menafikan, ternafi. Okey. Jadi sifat qadim ni tidak ada mula. Apa maknanya? Tidak ada mula. Tu tidak ada mula. Tu makna dia. Jadi sifat salbiah ini makna bagi setiap sifat salbiah kena balik dak. Kena balik dak. Tu okey. Sekali-kali. Tidak ada mula sekali-kali. Tidak ada mula sekali-kali. Habis. Kemudian. Sebab apa? Dengan sebab kita fikir. Ni dalil. Kalau tidak sedia, tentu baru. Tu dua ya. Sedia ke baru? Kalau tak sedia, maknanya Allah baharu. Adakah baharu? Allah Ta'ala? Adakah Allah Ta'ala boleh baharu? Boleh dalam masa yang sama qadim? Tak juga. La yajtami'u ad-diddan. Itu istilah dia, itu kaedah dia. La yajtami'u ad-diddani. Tidak boleh berhimpun antara dua perkara yang berlawanan. Baharu dengan qadim ni berlawanan. Tu. Kalau orang mengaji mantik dalam bab syartiyah munfasilah, syartiyah munfasilah, yang mani'atu jam'in wa khuluwin. Jadi baharu dengan qadim ini adalah kategori mani'atu jam'in wa khuluwin. Tu. Iaitu kita buat qadiyah, kita buat ayat, kita buat hujah. Allah itu sama ada qadim atau baharu. Kemudian akan tetapi Allah Ta'ala itu qadim. Natijahnya Allah Ta'ala itu bukan baharu. Itu ya. Tu. Ini tidak boleh mani'atu jam'in. Tidak boleh berhimpun. Allah Ta'ala tidak boleh baharu dalam masa yang sama, tidak boleh qadim. Dan Allah Ta'ala tidak boleh lepas salah satu daripada kedua ni. Yakni Allah Ta'ala tak boleh nak kata dia itu bukan baharu dan dia itu bukan qadim. Dah apa dia? Pun tak boleh juga. Mesti salah satu. Dia panggil mani'atu jam'in wa khuluwin dalam syartiyah munfasilah. Kalau mengaji mantik lah, tu kaedah dia. Sebab tu mantik itu dia itu adalah ilmu untuk kita mengatur hujah dan faham cara betul lagu mana kita fikir. Tu okey. Habis kemudian dia kata tidak ada mula habis tu. Kalau tidak sedia tentu okey, mana tadi? Tidak ada mula sekali-kali. Dengan sebab kita fikir kalau ni fardu takdir. Boleh tak fardu takdir
kalu-kalu kepada Allah Ta'ala, boleh. Dalil, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Orang ngaji mantik, hak tu dia panggil qadiyah, untuk buat qiyas. Allah Ta'ala telah menghadahkan natijah qiyas dan telah menghazafkan muqaddimah sughra dia dalam qiyas munfasil. Tu qiyas asy-syarti al-munfasil dia panggil. Tu ngaji mantik lah tu. Okey, orang ngaji mantik dengan saya tahu lah tu. Ada ayat tu kita hurai dulu. Habis. Kemudian, kalau ni, yakni fardu takdir, kalau tidak sedia Allah Ta'ala, tentu baru timbul. Betul tak? Betul. Maka macam manalah nak boleh timbul Allah itu? Tu. Okey. Kalau Allah Ta'ala tak sedia, maka tentulah baru timbul. Kemudian, bila kita kata apa baru timbul, Syekh Qadir nak bawa kita, okay, kalau kata Allah Ta'ala baru timbul, lagu mana takdir? Maka macam manalah nak boleh timbul dia Allah itu? Bila kata Allah Ta'ala baru timbul, kalau Allah Ta'ala bukan kidam, Allah Ta'ala baru timbul, dah lagu mana Allah Ta'ala timbul? Tu soalan. Pandai dia bawa tu. Dan jika timbul dengan sendiri, dia buat fardu takdirnya, jika timbul dengan sendiri, Allah Ta'ala ada dengan sendiri, tanpa ada yang menciptakan dia, ada dengan cara diri. Macam tanaman dululah, macam tanaman semalam tu, dia buat contoh sini. Maka tentu bahung benar-benar. Apa bahung benar-benar? Yakni mustahil pada akal nak berlaku Allah Ta'ala menciptakan diri sendiri. Tu. Sebab apa? Kerana belum dia timbul, yakni sebelum dia Allah Ta'ala itu timbul itu, tentulah dia tidak ada lagi. Betul tak? Macam semalam tanaman. Okey, sebelum dia ada, sebelum tanaman tu muncul, timun Cina tu muncul, sebelum Allah Ta'ala tu muncul, makna sebelum muncul tu, Allah sebelum tu tak ada. Okey. Maka tidak ada dia, tidak ada Allah itu, tidak boleh nak jadi tukang juru mengadakan dia akan Allah Ta'ala. Jadi bila sebelum Allah Ta'ala ada itu, sebelum Allah Ta'ala ada itu, dia tak ada. Jadi bila Allah sebelumnya tu tak ada, macam mana dia nak buat, dia nak jadikan dirinya sendiri? Tu. Jadi mustahil. Sebab tu bahung benar-benar sama sekali. Okey, tu ihtimal kebarangkalian yang pertama. Kalau kata fardu takdir, kata Allah baru timbul, adakah dengan cara diri sendiri? Dia kata, tak boleh. Sebab sebelum adanya Allah Ta'ala, dia tu tak ada. Bila tak ada, lagu mana dia nak menjadikan diri sendiri? Mimba bil aula nak jadi hak lain, lagi tak boleh. Tu fardu takdir pertama tu. Okey, tu yang pertama. Jadi mustahil lah. Okey. Maka habis. Dan jika baru timbul Tuhan. Ini kebarangkalian yang kedua, ihtimal yang kedua. Yang pertama tadi kalau jadi dengan sendiri. Ni yang kedua. Jika baru timbul Tuhan. Jika baru timbul Tuhan itu dengan jalan bergilir. Dengan jalan bergilir buat. Apa bergilir buat ni? Iaitu daur. Ada kaedah perkara yang mustahil pada akal, iaitu daur. Daur ni keliling. Apa dia? Daur ni ada dua. Satu dia panggil daur musarrah. Daur musarrah ni berkeliling antara dua orang sahaja. Ahmad menciptakan B, B menciptakan Ahmad. Terbalik itu. Mak kita beranak kita, kita beranak kita. Terbalik itu. Tak boleh. Mustahil. Adakah boleh gitu? Tak boleh. Okey, Ahmad cipta Ali, Ali cipta Ahmad, tak boleh, mustahil. Itu daur musarrah, membabitkan dua orang sahaja. Ada satu lagi daur mudmar. Ni mudmar. Daur mudmar ni ialah lebih daripada 3 orang, 3 dan ke atas. Ahmad menjadikan Ali, Ali menjadikan Mamat menjadikan Ahmad. Terbalik. Ahmad menjadikan Ali, Ali menjadikan Mamat, Mamat menjadikan Ahmad, Ahmad menjadikan Ali, Ali menjadikan Mamat, Mamat menjadikan Ahmad. Dia daur gitu. 3 orang dan kat atas tu daur mudmar. Hak tu pun mustahil. Boleh berlaku tak? Tak boleh berlaku. Mustahil pada akal. Tu. Dah daur-daur ni cuma takdir sahaja. Kita kata sekali lagi, takdir sahaja, tak ada pun. Benda tak berlaku.
Dia panggil, kalau mengaji kaedah, dia panggil nama je ada, nama daur sahaja ada, musammanya tak ada. Musamma hak betul-betul berlaku daur ni tak ada. Semuanya bawah ke bawah lah, mana boleh putar balik. Kita, mak kita beranak kita beranakkan mak kita. Ngarut gitu. Tak, mustahil pada akal. Okay? Sebab apa? Atas kaedah al-tawaqqifu, atas kaedah al-mutawaqqifu 'ala al-muhali muhalun. Al-mutawaqqifu, suatu benda yang terhenti 'ala al-muhali, ke atas perkara yang mustahil. Nak pergi ke arah yang mustahil itu mustahil. Al-mutawaqqifu 'ala al-muhal, yang berhenti ataupun yang berhajat kepada perkara mustahil itu mustahil. Al-mutawaqqifu, yang terhenti ataupun terhajat, yang nak berlakunya perkara yang mustahil itu mustahil. Al-mutawaqqifu 'ala al-muhali muhalun. Tu okey. Habis kemudian. Ini jalan gilir ganti, iaitu dia panggil daur. Bergilir buat dua orang. Apa dia? Daur musarrah. Kalau 3 orang dan ke atas, daur mudmar. Okey. Maka tentu bahung juga, yakni tentu mustahil pada akal juga. Macam mana bandingnya? Seperti satu daripada 2 orang itu namanya kono. Nama orang, nama tu. Bukan kona rapat, kan? Kono, nama orang. Nama lah. Dia nak kata Tuhan lah ni. Dia nak kata ada satu Tuhan yang bernama kono, dan satu daripada 2 orang lagi tu pula namanya labu. Macam labu labi pula. Tu. Seorang kono, seorang labu. Okey, titik. Kedua-dua bergilir buat, tentulah bahung. Bergilir buat dengan makna apa? Labu menciptakan konor, konor menciptakan labu. Mana boleh? Bila kita kata konor ciptakan labu, mesti konor ada terlebih dahulu daripada labu. Bila kita kata labu menciptakan menciptakan konor, mestilah labu ada dulu, baru konor kemudian. Ini konor ciptakan labu, labu ciptakan konor dalam masa yang sama. Mana boleh? Itu daur. Itu berkeliling, itu mustahil. Tu. Okey, itu mustahil. Okey. Tapi kalau itu mustahil pada Tuhan, tapi benda baharu boleh jadi tak? Boleh jadi. Benda baharu boleh jadi tak? Boleh jadi. Apa dia? Telur ayam dengan ayam. Asal berayam mana? Asal berayam, telur ayam. Asal bertelur ayam, ayam. Asal berayam, telur ayam. Asal bertelur ayam, ayam. Akhir sekali pergi kepada wajibul wujud, yang mencipta telur ataupun ayam itu hanya Allah Ta'ala. Tu. Jadi perkara yang hadis, perkara yang baharu boleh jadi daur. Telur ayam asal pada ayam, ayam asal pada telur ayam, telur ayam asal pada ayam, ayam asal pada telur ayam. Gitulah sampai ke tapi ada yang pesut dia, ada yang akhirnya adalah wajibul wujud, ada Tuhan yang wajib ada yang menciptakan telur ataupun ayam itu. Okey. Tapi nak berlaku kepada Tuhan daur ni mustahil. Tu. Okey. Habis kemudian. Tentulah bahung, yakni mustahil pada akal. Kerana waktu konor buat labu itu, tentulah konor ada dahulu. Betul tak? Betul. Daripada labu. Dan konor sendiri itu ada konor itu sebab labu buat dia buat konor. Konor tu ada tu. Konor tu ada sebab labu jadikan dia. Titik. Kalau begitu, ada labu itu dahulu sebelum daripada konor. Betul tak? Betul. Kalau labu buat konor, maknanya labu ada dulu. Tu. Kalau begitu, bahung-bahung. Lagu mana ni? Tu. Konor buat labu, labu buat konor. Dah, dua-dua dalam keadaan, dalam masa yang sama mesti ada. Mana boleh? Mesti seorang ada, seorang tak ada. Kalau konor buat labu, labu tak ada, konor ada dah sebelum tu. Kalau labu buat konor, labu ada dah sebelum tu, konor tak ada, kemudian baru ada. Mana boleh dalam masa yang sama dua-dua berdebak lagu tu, dua-dua buat dua-dua ada dalam masa yang sama. Mana boleh? Daud. Maka dia kata, kalau begitu, bahung-bahung, bohong, ngarutlah hang jaga ni, mustahil pada akal. Tu. Habis, titik. Itu perbahasan daur. Okey, itu perbahasan daur. Kata musannif lagi,
Dan fardu takdir lagi. Dia kata tadi hak dulu tu muka surat sebelah. Dia kata Allah Taala itu qadim. Allah Taala bersifat qidam. Kalau bukan qidam maka baru timbul. Dah macam mana Allah Taala baru timbul? Dia buat ihtimal pertama tadi ada sama ada dengan cara jadi dengan diri sendiri. Boleh tak? Tak boleh. Dengan cara daur bergilir ganti buat, boleh tak? Tak boleh. Ini jalan yang ketiga. Ihtimal kebarangkalian yang ketiga. Dia kata apa? Dan jika timbul Tuhan itu dengan jalan ada bapak hingga tidak sud. Tu. Ada bapak jalan ada bapak ni yang ke atas lah. Pak itu. Nisbah Tuhan, pak Tuhan. Allah Taala lagu tu kan. Wala'iyadzubillah. Allah Ta'ala dibuat oleh Tuhan lain. Tuhan lain tu dibuat oleh Tuhan lain. Tuhan lain tu dibuat oleh Tuhan lain. Nak sebut apa ni? Tasalsul lah. Tu. Nak sebut apa ni? Tasalsul. Tasalsul balik humbi dia panggil. Tasalsul balik usul dia panggil. Hak tu mustahil pada akal. Tasasul balik humdi, tasasul balik usul, tasasul balik ku atas, itu mustahil akal. Adapun tasasul ku furak, tasasul ku bawah, tasasul ku cabang, hak tu tidak mustahil pada akal. Boleh berlaku sampai bila-bila. Apa tasasul ku belah bawah? Kita beranak ke anak kita, anak kita beranak ke anak, anak tu beranak ke anak, anak tu beranak ke anak, anak sampai bila-bila pun tak ada masalah. Tu ada pun kita pak kita lahirkan kita. Pak kita. Tu pak sampai Nabi Adam AS. Nabi Adam dibuat oleh Allah Taala. Habis. Tak boleh dah Allah Taala tu dibuat oleh orang lain pula. Yang orang lain tu pula dibuat oleh orang lain pula. Tu tak boleh dah. Mustahil. Tasasul balik humbi, tasasul balik ke atas, balik ke usul, mustahil. Tasasul balik ke bawah, tasasul balik ke furuk, hak tu boleh. Tak ada masalah. Jaiz aklan, harus pada akal. Tu. Dengan jalan ada bapak hingga tidak sud. Apa sud? Tidak terhingga. Sud ni bahasa tani, bahasa Kelantan. Tidak sud, tidak terhingga. Yakni pada dakwa sahaja. Dakwaan sahaja. Tu dakwaan sahaja. Tu tidak sud tu sebelah humbi. Tu. Itu yakni sebelah humbi tu pada dakwa sahaja, humbi tu tak ada sud. Pada dakwa sahaja, usul tu tak ada sud. Usul belah atas tu tak ada sud. Dakwa sahaja, tapi dalam masa yang sama wakilnya, realitinya ada sud humbi tu. Tu. Bila berlaku gitu, bila berlaku gitu, istima'ud diddain lah. Berlaku dua perkara yang berhimpun. Satu sud, satu tak sud. Yang kata tak sud tu ialah dakwaan. Yang kata sud itu ialah pada realiti wakil. Maka mustahil berlakunya tasalsul. Mustahil berlakunya tasalsul pada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan. Wal'iyadu billah. Ta'ala Allah. Wal'iyadu billah. Ta'ala Allahu an dzalika. Tu. Okey. Habis. Maka tentulah bahung juga, yakni mustahil pada akal juga. Kerana apa? Kerana tidak ada perkara yang tidak ada sud. Tak ada perkara yang tidak ada sud. Tu. Sud balik ke atas lah. Balik ke atas. Bukan balik ke bawah, balik ke atas. Mesti ada sud kok. Tu. Kita diberanakkan oleh pak kita. Diberanakkan pak kita tu oleh pak kita. Pak kita sampai Nabi Adam AS. Nabi Adam diciptakan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, habis. Tak ada lah. Tu sud dia. Sud dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mustahil nak kata tidak ada sud. Tu. Jika perkara itu tidak bertambah. Tu. Okey. Maka dia kata Maka dia kata ada perkara yang tidak ada sud. Jika perkara itu tidak tambah, maka nak bertambah sebelah sebelah usul, sebelah ku atas tu nak tambah lagi, dibuat oleh orang tu, tentulah bahung mustahil pada akal. Yang ni bertambah-tambahnya sebelah humbi tu bohong. Tapi kalau bertambah-tambah sebelah hujung, bertambah-tambah sebelah furuk, bertambah-tambah sebelah bawah, hak tu jaiz, hak tu harus pada akal. Tak ada masalah. Anak kita beranak anak, anak tu beranak anak sampai bila-bila pun tak ada masalah. Tapi balik humbi, balik atas ada sud dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Balik humbi tak boleh tambah dah. Balik ke depan, balik ke bawah boleh tambah. Tu. Sebab apa? Kerana tidak boleh nak beranak
atau nak menjadi akan yang terlebih tua. Macam mana kita nak beranakkan atau nak menjadikan yang terlebih tua? Tak boleh. Tak boleh. Nak bertambah ke atas lagu mana? Bila kita kata kalau nak tambah ke atas, maknanya kita boleh memberanakkan orang yang di atas kita. Orang yang di atas kita boleh memberanakkan atas kita sampai tidak su. Itu mustahil. Mana kita boleh beranak, kita boleh menciptakan yang lebih tua daripada kita. Tak boleh. Tapi kita boleh cipta hal lebih bawah ni. Kita cipta anak kita. Cipta anak kita. Anak kita cipta anak dia. Anak. Balik ke muda tak apa. Balik ke tua tak boleh. Cipta anak lagu mana? Allah Ta'ala yang cipta. Isnad majazi lah. Mengajilah balarah sikit. Tu. Okay. Isnad majazi dia panggil. Boleh tak kata gitu? Boleh. Sebab orang mukmin kau yang menjadikan anak dia itu adalah Allah Ta'ala. Jadi kalau kita kata Allah Ta'ala yang anakku, itu isnad hakiki. Cakap tu. Tapi kalau kita kata kita yang cipta, tu isnad majazi sebab dia orang mukmin. Kalau dia orang kafir, dia kata betul yang cipta dia. Tu dia panggil isnad hakiki di sudut dia. Tu. Isnad hakiki lah orang kafir, orang jahil tu kata aku yang cipta anakku bukan Tuhan. Tu orang jahil, tu orang kafir. Bila dia cakap gitu, dia bukan majazi dah. Dia bukan majaz, tu isnad hakiki. Tu ngaji balaghah lah pula tu. Tak ada apa tu. Ini fahamnya, kok sebelah humbi mustahil nak berlaku beranak tambah. Kok belah forak boleh tambah. Tu. Kemudian jika tidak sud itu kerana sangat banyak. Orang pun kata, boleh ambil kok belah usul tu, boleh tak ada sud sebab banyak sangat. Maka Syekh Qadir pun jawab, jika tidak sud, tidak terhingga itu kerana sangat banyak, yang ini tak terhingga dari sudut usul lah, dari sudut humbi. Okey? Tu, kerana sangat banyak, maka tentu sud juga. Banyak sangat kau belah atas tu. Tak tahu siapa dia lah. Tapi banyak tak? Tapi sud tak? Sud lah. Walaupun banyak. Berjuta milion ke atas tu. Kita tak tahu. Kita tak tahu je. Tapi asalnya, hakikatnya ada sud, ada hingga dia. Tu. Tapi tahu ada sud tu lagu mana? Dengan kita, yakni dengan cara kita periksa. Beri sangat-sangat lama. Beri sangat-sangat lama masa sehingga ganti anak cucu cici. Nak periksa sangat hak humbi tu ada sud ke tak? Boleh ambil masa lah. Ambil masa lama. Betul ke tak ni? Betul ke tak? Ada. Sampai dah kita beranak anak, beranak cicit pun tak habis-habis kira hak sud tu. Kira sud, hak sud hak balik atas tu. Yang terhingga balik atas tu tak habis-habis kira, sehingga terberanak anak kita, cicit kita pun tak habis kira lagi. Tapi ada sud tak? Ada sud, walaupun banyak sekalipun. Tu. Habis? Ini nak nafi tasalsul. Maka mustahil Allah Subhanahu Wa Ta'ala berlakunya ada zat yang menciptakan Tuhan. Zat yang diciptakan Tuhan tu, bila Allah Ta'ala tu diciptakan, maka Allah, Tuhan yang menciptakan Allah tu pasti akan diciptakan. Pasti akan diciptakan. Akan diciptakan. Dah siapa pencipta sekarang? Okay? Mustahil begitu. Kalau orang mengaji Tuhfatul Murid, Syarah Jawharatul Tauhid, kalau orang mengaji Hasyiatus Syarqawi Alal Hidhidi, Syarah Ummi Ibrahim, dia adalah dalil dia secara balah hujah falsafah tu. Di sini kita tak boleh sebab bukan tempat dia. Tu. Habis. Kemudian dia ada cara nak kira sampai nak faham lagu mana tasalsul tu mustahil. Bertahap tu kena kira dia. Kita tak boleh sini. Kalau begitu, tentulah Tuhan kita itu bukan baru. Habis dah 3 dalil. Boleh tak Allah Ta'ala timbul dengan cara dia sendiri? Mustahil. Boleh tak melalui daur bergilir ganti? Mustahil. Boleh tak melalui tasalsul? Mustahil. Tu. Asal mana? Asal Pulau Pinang. Tu. Al-Filfilani. Sebab tu kita buat Al-Filfilani. Al-Filfilani tu Pulau Pinang lah. Okey. Tu. Tahu bukan orang Kedah, orang Pulau Pinang. Cuma cakap tu standard bahasa utara lah. Kalau saya cakap Pulau Pinang, pakat lembat habis belaka dalam ni. Cakap bahasa standard utara. Tu. Okay. Habis. Apa tu? Kalau begitu, habis. Kebaran kalian tu habis dah. Kemudian, kalau begitu, tentulah Tuhan kita itu bukan baru. Tu kesimpulan dia lah. Kesimpulan dia bukan baru lah. Bukan baru timbul. Sebab apa? Kerana apabila baru timbul, tentu tidak lepas daripada
tiga jalan itu. Lepas daripada tiga jalan tu, iaitu kenapa? Jalan berlakunya Allah Ta'ala jadikan sendiri, padahal sebelumnya tak ada. Macam mana tak ada jadikan diri dia? Kemudian sama ada dia itu melalui jalan bergilir ganti, bergilir buah ataupun daur, ataupun dengan cara tasalsul, buat balik usul sampai tidak ada su, itu mustahil. Tu okey. Habis. Kerana apabila baru timbul, tentu tidak lepas daripada tiga jalan itu. Tu tidak lepas daripada tiga jalan itu. Kita dibuat oleh pak kita dibuat oleh pak kita. Tapi sudnya di Allah Ta'ala. Tu kita ada tasalsul. Allah Ta'ala tidak ada tasalsul. Allah Ta'ala atas dia tidak ada dah yang buat Allah Ta'ala dah. Kita je dibuat oleh pak kita dibuat oleh pak kita. Itu kita. Tu kita. Tu okey. Tu kita. Daur pun macam tadi. Telur ayam, telur ayam, telur ayam, telur ayam. Last sekali Allah Ta'ala yang menjadikan telur ataupun ayam tu. Tu. Jadi Allah Ta'ala tidak berlaku gitu. Tu okey. Habis. Maka kesimpulannya, maka tiga-tiga yang tersebut tu bohong yakni mustahil pada akal berlaku. Tu. Adapun kita hak manusia makhluk ni sungguh pun nampak bertali-tali bapak. Dia dua kali, 3 kali 2 6. Dia nak kata bertali-tali bapak ada bapak tu maksud dia. Okey, nampak bertali-tali je, sambung ya, pak kita ada pak kita, ada pak kita, ada pak kita, ada pak kita, ada pak kita. Okey, hingga tu Adam. Nabi Adam alaihissalam sampai ke tu Adam tu berapa ratus juta, berapa keturunan tak tahu. Berapa bin tak tahulah. Nak sampai kepada tu Adam tu. Maka sud hingga kepada Tuhan yang qadim juga. Sebab apa? Kita bin bapak kita bin sampai bin Adam alaihissalam. Adam alaihissalam Allah cipta. Ada sud tu. Walaupun banyak. Sampai keluar anak cucu pun dah banyak kita kira. Walaupun banyak, tapi sudnya hanya Allah Ta'ala yang menjadikan Adam alaihissalam. Tidak ada dah selepas tu yang menciptakan Tuhan, yang menciptakan Allah. Allah Ta'ala sedia kala ada, Allah Ta'ala ada sedia kala tidak ada yang menciptakan dia. Sifat idam ini menunjukkan Allah Ta'ala wujudnya itu bila wujud Allah Ta'ala tanpa ada pencipta. Tu okey. Habis tu qidam. Okey, nak menafikan bahawasanya ternafinya ada pencipta yang menciptakan Tuhan. Tu sebab kalau mencipta tu makna Allah ada mula. Kewujudan Allah ada mula. Sebab tu sifat qidam dia buah nombor 2. Bila dah tahu sifat wujud Allah Ta'ala ada, pertanyaannya, dah ada Allah tu lagu mana? Allah Ta'ala sedia kala. Tu nombor 2. Tu okey. Ketiga, sifat baqa'. Sebab apa? Pertanyaannya, dah Allah Ta'ala sedia kala ada, bila sudnya, bila nak habis, bila nak fana. Allah Ta'ala baqa'. Baqa' pula. Dah lagu mana Allah Ta'ala ada tu? Mukhalafah lil hawadih. Allah Ta'ala tak serupa macam kita ni. Dari sudut sifat, dari sudut fi'il, dari sudut sifat, dari sudut perbuatan, dari sudut zat tak sama. Tu okey. Habis. Tu nantilah. Okey, sifat qidam tu. Okay. Kalau begitu, mana dia? Kepada Tuhan yang qadim juga, maka yang qadim itulah Tuhan. Dia buat mari dalil slow kata akhir sekali Tuhanlah qadim tu. Bagus dia buat dalil ni. Maka yang qadim itulah Tuhan. Qadim itulah Tuhan. Sama telah pula bapak kita itu bukan menjadi akan kita, yakni pada hakikat. Sama telah, yakni lagi-lagi pula. Tadi kita buat contoh bertali-tali bapak dengan makna seolah-olah zahirnya kita faham bapak kita menjadikan kita, bapak kita tu pula dijadikan oleh bapak datuk kita pula dijadikan oleh moyang kita sampai ke atas. Tapi ni sama telah pula
Bapak-bapak kita itu bukan menjadi akan kita, yakni dari sudut hakikat lah, dari sudut cakapan majas boleh nak kata gitu, asalkan i'tiqad Allah yang menjadikan. Bukan kata kalam tu kufur. Tu tak faham balaghah dia panggil. Ngajilah balaghah sikit ilmu alat tu. Tu. Titik. Kalau begitu, kejaklah. Habis? Kalau begitu, yakni kalau kata Tuhan itu qadim, kalau kata Tuhan itu qadim, sama telah pula bapak-bapak kita tu pula bukan menjadikan kita, kejaklah kita kata Tuhan itu, Tuhan yang menjadikan kita itu sedia. Apa sedia? Yakni maknanya tak ada awal bagi kewujudannya. Adamu awwaliyatin lil wujud. Tu, okey? Titik. Dan apabila kejak kata sedia, yakni sedia Tuhan, tidak ada permulaan wujud bagi Tuhan, tentulah kejak pula kata Tuhan itu bukan baru. Tu. Allah Ta'ala kan tadi kita semalam Allah Ta'ala wujud ya wujud Allah tak. Allah Ta'ala tak ada. Allah Ta'ala bukan adam. Allah Ta'ala tak ada. Bila faham panas, tak sejuk. Bila faham sejuk, tak panas. Bila patah kidam, tak baru. Dia panggil mafhum. Dia panggil mafhum. Apa mafhum? Mafuhima, benda yang difahamkan. Tu mafhum. Tu mafhum, faham daripada qidam, sedia, tidak ada awal bagi wujud. Apa dia? Tak baru. Tu. Okey, tidak baharu. Tu tidak apa dah? Tidak baharu. Habis. Wallahu a'lam ay wallahu a'lamu bihaqiqati ma aqulu laka. Dan mesti sengoti kata Tuhan itu kekal. Habis. Kamu pula pada esok hari insya-Allah taala dalam sifat baqa. Selepas kita sabit dah Allah Taala ada, pertanyaannya Allah ada tu bila? Sedia kala. Sedia kala dah bila su pula? Esok pertanyaan nombor 3 yang mengatakan Allah Ta'ala tidak ada su, iaitu namanya sifat baqa. Allah Ta'ala terjemah baqa'nya kekal. Apa makna kekal? Yakni tak terima binasa. Tu okey. Kullu sifatin madluluha adamu amrin kullu sifatin madluluha adamu amrin la yaliqu bihi. Tu. Okey. Setiap sifat yang mafhumnya, madlulnya kefahaman daripada sifat tersebut, mafhumnya balik do. Balik mafhumnya balik do. Mafhumnya balik do. Betul. Okey. Mafhumnya balik do. Tu kullu amrin. Tadi kullu sifatin madluluha adamu amrin la yaliqu bihi. Itulah. Okey. Faham sifat salbiah itu balik do. Yakni sifat salbiah itu ternafi, bukannya membawa menafi, tapi ternafi. Nafi dengan makna intifa, ternafi. Salbun dengan makna insilab, ternafi. Itu sifat salbiah. Sama pula pada esok hari insya-Allah taala sifat baqa Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.